Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teks boleh baca dalam buku ni di muka 391 yang lengkap Quran lah. Kita baca apa ni? Kita baca ayat 7 suratul Talaq. Sila buka muka surat 392. 392 tu Quran yang lengkap Khatm Osmani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sadaqallahul azim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah dia berbelanja, dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ayat ini memberi nafas lega kepada para suami yang tidak mempunyai keupayaan yang cukup untuk berbelanja. Berbelanja adalah tanggungjawab kaum lelaki, para suami. Jika isterinya yang mempunyai rezeki yang lebih ingin membantu, maka itu dialu-alukan, ahlan wa sahlan. Tetapi jika mereka tidak mahu, perbelanjaan di dalam rumah, tempat kediaman, perbelanjaan harian dan segala-galanya, mereka merasakan itu bukan tanggungjawabnya, maka mereka mempunyai hak untuk berbuat demikian. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, tetapi suami tidak dibebankan apa yang dia tidak mampu. Kerana membebankan sesuatu yang seorang tidak mampu, dia akan mencari jalan keluar, dia akan mencari jalan-jalan yang haram, antaranya untuk berbelanja memenuhi tuntutan isterinya, anak-anaknya di rumah. Apakah ini suatu perkara yang baik? Tidak baik. Yang baiknya ialah bersabar. Allah berjanji, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, satu hari nanti Allah akan memberi kecukupan kepadanya selepas daripada dia susah. Susah tidak akan selama-lamanya susah, tapi susah ada senang, ada susah. Orang yang senang hari ini belum tentu dia susah pada hari esok. Orang yang susah pada hari ini tidak akan susah selama-lamanya, tidak. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memerlukan sedikit kesabaran. Sebab perkahwinan bukan tujuan untuk bercerai.
bukan tujuannya cuba-cuba dulu, kalau tak mampu kita cerai, cari yang lain, senang saja kita orang lelaki, bukan itu. Tetapi perkahwinan, pelajaran sepanjang hidup. Kadang-kadang waktu senang bahagianya keluarga itu, bahagia. Tetapi pada waktu tuanya asyik nak bercerai saja. Anak-anak pun dah besar-besar dah, cucu pun ramai, nak bercerai. Allah tiap-tiap hari nak bercerai, berkelahi, tak pada dengan tua-tua. Ini adalah satu perkara yang ditakdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mungkin dia sudah hilang sabar pada ketika ini. Jadi pahlawan yang sebenarnya ialah mereka yang bersabar. Tidak rugi orang yang bersabar dalam menghadapi ujian di dalam rumah tangga, suami isteri secara khususnya. Ayat menyatakan perbelanjaan, apapun perbelanjaan. Kita lihat perbelanjaan kahwin, orang yang tidak berada, dia dapat buat majlis kahwinannya di hotel 5 bintang. Habis belanjanya banyak, 100,000. Pastikah pasangan itu bahagia? Tidak pasti. Ramai pasangan yang menghabiskan hari perkahwinannya untuk tujuan perkahwinannya ratus ribu RM Malaysia, ya. Tetapi tidak seperti yang diharap-harapkan. Sebaliknya, perbelanjaan yang begitu murah sekali, amat sederhana, tetapi berbahagia pasangan itu. Ini yang dikehendakinya. Kebahagiaan itu yang dikehendaki, bukannya perbelanjaannya besar, tetapi barakah padanya. Anak-anaknya ramai, hidupnya bahagia, sekalipun kita dapati pendapatannya juga tidak seberapa. Ini ayat ini ingin bercakap tentang perkara yang sangat penting ini. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, hendaklah seorang itu berbelanja min sa'atihi, daripada keupayaannya. Sila lihat muka surat 424 kita baca. Pagi ni komputer rosak, tak boleh masuk. 424 di bawah, perenggan di bawah sekali, 65.7. Berapa kadar nafkah yang patut dibelanjakan oleh suami kepada isteri dan keluarganya? Kalau sudah menjadi satu tanggungjawab kepada suami, dia mesti menanggung perbelanjaan rumah tangga. Perbelanjaan ini menurut kadar isteri sepatutnya, tapi isteri meminta lebih sebab taraf dia tinggi, keluarga dia tinggi. Patutnya dia mendapat suami, dan suami membelanjakan kepadanya lebih daripada apa yang dibelanjakan oleh rumahnya, oleh keluarganya, oleh bapaknya. Sepatutnya begitu. Di Sabah saya dengar ceramah, bukan dengar ceramah, khutbah nikah. Menarik khutbah nikah ni. Kadang-kadang saya sedih juga, dengar. Dia kata, kamu para suami, dan khutbah bahasa Melayu je, kamu para suami hendaklah memberi nafkah kepadanya. Kalau bapa dia rumah beri makan dia 2 kali sehari, kamu hendaklah beri makan 3 kali sehari kepadanya. Kalau kamu tak belanja, kalau kamu tak boleh berbuat demikian, maka hendaklah kamu bersabar. Kalau tak ada boleh bersabar juga, hantarlah dia kepada bapa dia, hantar balik kepada bapa dia dengan suka hati. Allah, sedihnya saya. Dia kata, kalau tak boleh belanja, hantar balik. Dia duduk di rumah kamu, oleh kerana kamu suami, kamu tak boleh belanja dia, tak boleh beri makan kepada dia 2 kali sehari. Kamu tak boleh di rumah dia makan 2 kali sehari. Kalau kamu duduk dengan kamu, kena berilah 3 kali sehari. 3 kali sehari, biar lebih sikit. Jangan seperti di rumah dia katanya lebih sikit. Tak tahulah dia ambil belanja, dia ambil tu ni mana dia bacanya, tapi maknanya pendapat dia macam itulah imam. Jadi saya ada orang Sabah menantu seorang. Jadi Pak Sabah tu begitulah khutbah dia, antara lain saya bawa balik, hal lain dah biasalah.
Jadi berapa kadar nafkah yang patut dibelanjakan oleh suami kepada isteri dan keluarganya? Tiada had yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Tak ada. Al-Quran dan hadis menyatakan yunfiq zu sa'atin min sa'ati, berkadar belanjalah kadar yang dia upaya, jangan lebih daripada itu. Tapi kalau terlalu bakhil sangat, kaya tapi bakhil, ini kena betul tempat lain. Tuhan dah beri dekat kekayaan, mengapa bakhil? Mengapa bakhil? Oh, pasal isteri dia belanjalah, dia bergaji besar semuanya. Tak, itu bukan jawapannya. Isteri itu hak dia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirkan dia kaya pasal awak cari orang kaya. Patutnya orang miskin, awak orang miskin, cari orang miskin sama dengan awak jugalah. Barulah dia boleh fikir bersama masalah kemiskinan, keperitan hidup miskin. Berusahalah untuk mendapatkan rezeki. Tiada had yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, sebaliknya menyerahkan kepada masa, tempat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kalau dia pendapatan besarlah sikit, tapi nak banding dengan orang yang lebih kaya daripadanya, itu suatu kezaliman. Jangan buat satu penekanan antara satu dengan lain. Suami jangan harus menekan isteri, demikian juga sebaliknya, terutama sekali dalam perbelanjaan. Perbelanjaan mengikut masa, mengikut tempat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Itulah dinilainya di situ. Jadi kalau begitunya, berapa kali nak makan ayam, berapa kali nak makan daging, berapa kali nak makan nasi biryani, itu mengikut tempat, mengikut masa, mengikut keadaan, keupayaan. Kalau begitu, ukurannya ialah kemampuan suami. Jika dia seorang kaya, hendaklah berbelanja lebih daripada orang miskin. Jika dia harus bakhil terhadap keluarganya untuk berbelanja dengan lebih selesa, dan tidak harus bakhil terhadap keluarganya untuk berbelanja dengan lebih selesa. Berbelanjalah dengan cara yang lebih selesa, bukannya bakhil kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, bersabar sajalah. Ajar mereka supaya bersabar. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sebagaimana tidak harus bagi isteri atau hakim menuntut supaya berbelanja melebihi kemampuannya. Allah berfirman, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Cantik sebenarnya ungkapan, begitu sederhana, tidak menekan sesiapa. Ungkapan min sa'ati boleh juga diterjemahkan dengan sebahagian daripada kemampuannya. Dia mampu berbelanja lebih, tapi perbelanjaan lebih itu tiap bulan habis je. Gaji tak sampai setengah bulan habis. Itu pun boleh dipahami juga min sa'ati. Jadi kalau begitu ayat liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, hendaklah seorang itu berbelanja sebahagian daripada kemampuannya. Man dia boleh berbelanja lebih, simpanlah sebaru, jangan habis tiap bulan bayar hutang habis, kering bibir separuh setengah bulan lagi. Ini tidak bagus ya. Artinya dia tidak dituntut membelanjakan semua harta kepunyaannya, sebaliknya keluarga dan anak dan orang-orang di bawah tanggungannya merasai sedikit kemewahan daripada kekayaannya, sedikit saja, jangan melebihi. Jangan pula pendapatan itu harus dibelanjakan semuanya pada setiap bulan. Ini zalim. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan sesiapa disempitkan rezekinya kecil, pendapatannya tak banyak. Bukan sempit ni kerana dia tidak, kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Tiada siapa pun yang nak jadi miskin, mau jadi semua orang mau jadi kaya. Tetapi kaya dan miskin adalah hukum Allah. Siapakah yang disempitkan rezekinya? Allah yang menyempitkannya kerana sesuatu hikmat yang tersembunyi padanya. Ini menunjukkan bahawa manusia tidak sukakan miskin, tetapi kehendak Allah yang menentukannya untuk menjadi seorang miskin. Jadi kemiskinan, siapa suka nak jadi miskin? Allah yang menentukannya kerana ada hikmat yang tertentu.
Mungkin ada orang, dengan adanya orang miskin maka dia boleh hidup kaya, tapi orang kaya berkehendak pada orang miskin pun banyak. Orang yang pendapatan dunia berjuta-juta pendapatannya, jadi kalau begitu dia akan segala-galanya ada padanya? Tak ada. Dia satu hari nanti kita nampak dia tunduk kepada komen, kepada tukang baiti kereta dia, tunduk, patuh kepadanya, ikut tuan tu kata. Yang berbaiki kereta dia kata ini kena tukar, tukar kata dia. Dia bayar dengan penuh tawaduk, padahal dia orang kaya. Berapa sangat pendapatan komen yang baiki kereta dia, berapa sangat pendapatan. Tapi miskin dan kaya adalah ketentuan Allah, bukan ketentuan. Kalau tidak ada orang yang menyapu sampah di Kuala Lumpur ni, kita akan tenggelam dalam sampah. Kalau seminggu saja tidak dikutip sampah, tak disapu, tenggelam dalam sampah, tak boleh duduk. Tapi orang Kuala Lumpur kata kaya-kaya, balik kampung kata ini orang Kuala Lumpur ini kaya ni, kata dia Kuala Lumpur ni kaya. Kita kaya sebab orang miskin. Dan orang miskin pun dia jadi miskin. Orang kaya dah bantu, tapi orang takdirkan dia mau jadi miskin juga, mau jadi miskin kerana kebolehan berbeza antara seorang yang lain. Ada orang yang dia suka buat kerja-kerja tangan, ada seorang pula yang dia suka mengajar, ada seorang pula yang dia suka berbagai-bagai minat seorang. Kalau ditukar minat ini, tak boleh bekerja juga, tak boleh bekerja. Jadi fahamilah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan perbelanjaan ini begini, kerana minat seorang itu berbeza, dia tidak boleh bekerja dengan dalam kepakaran orang lain. Tak boleh. Kepakarannya dalam satu bidang yang lain dia tidak boleh ceburi dengan baik. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberi Allah kepadanya. Orang miskin dikehendaki berbelanja mengikut kadar kemiskinannya. Ini pula memberi arti bahawa nafkah tidak gugur sama sekali atas seseorang miskin, malah diwajibkan mengikut keupayaannya. Kalau dia miskin, katakanlah isterinya kaya dia miskin, tak boleh gugur nafkah, mesti juga ke atasnya sekalipun miskin. Tinggal lagi mengikut keupayaannya, bukan mengikut keupayaan isterinya yang berada, ikut keupayaannya. Syariat Islam adalah amali dan realistik. Amali, tidak memberikan orang yang susah, dan tidak memberatkan orang yang susah, dan tidak meringankan orang yang kaya. Kalau orang kaya diringankan ke atasnya, maka ini satu kezaliman. Orang miskin diletakkan bebanan yang lebih berat ke atasnya, itu pun zalim. Nafkah tidak gugur sama sekali. Syariat Islam adalah amali, tidak memberatkan orang yang kaya, orang yang susah, dan tidak meringankan orang yang kaya. Ayat ini tidak hanya terbatas pada perkara nafkah, malah semua perbelanjaan seharusnya mengambil kira kedudukan keuangan. Diingatkan juga kepada orang yang miskin agar tidak berlagak seperti orang kaya. Oh, ini pun satu hal juga. Miskin lagaknya macam orang kaya. Orang kaya padahal miskin. Ini bahaya ni. Bahaya. Kalau miskin berlagak orang kaya, runtuhlah rumah. Runtuh. Pasal apa? Pasal nak makan tak ada nak makan, tak boleh beli beras, asyik cari-cari perhiasan dia, bunga penuh dalam rumah, tapi beras tak ada. Miskin agar tidak berlagak seperti orang kaya kerana melumpuhkan kedudukan ekonominya. Ayat ini juga mengajar seseorang yang bergelar suami supaya meletakkan dirinya pada tempat yang dikehendaki oleh ayat ini. Jika dia gagal berbuat demikian, maka isterinya berhak menuntut cerai dengan alasan suami tidak memenuhi tanggungjawab
dalam perbelanjaan dan melayani keperluan. Di samping menasihati suami yang kaya agar berbelanja lebih selesa dan mewah, dan yang miskin berbelanja setakat mampu, ayat secara senyap-senyap membisikkan isteri agar bersabar dan menerima takdir Allah sambil mengharapkan rahmat Allah pada hari-hari muka. Jangan sekali-kali mengukur suami yang baik itu ialah yang kaya. Suami yang baik ni suami yang kaya, pilih orang kaya umpamanya. Juga tidak boleh menyelesaikan masalah dan mampu bermewah. Ingin pula melihat suami yang miskin, itu membawa penderitaan selama-lamanya. Mungkin hari ini dia miskin, hari esok pula dia mempunyai jawatan besar. Hari demi hari adalah pasang surut, katanya ada pasang surutnya. Jangan ingat miskin-miskin ni kita pun minta cerai, besok lusa rupa ni jadi jutawan orang ni. Pasal tanah dia ada 2 ekar tu jadi bandar. Naik serta merta. Dulu siapa dia? Sangka di Sungai Penchala ni tak ada harga kata tanah. Sekarang ni sebut nak jual berapa, boleh jual, boleh jutawan orang itu. Banding dengan siapa pun dia paling kaya. Dia ada 10 hektar. Well, ada orang sini juga sebutnya, dia kata di kemuncak bukit nama Bukit Tiara tu dan semua nama orang. Begitulah, cuma jalan naik tak ada. Yang semuanya nama-nama orang, dan boleh cari. Bila cari orang tu, orang nak jual pada bila-bila masa saja, tapi harganya emas. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Kemiskinan dan kekayaan pada seseorang, ia bergerak daripada seorang kepada yang lain apabila berlaku sebab-sebabnya. Kekayaan yang ada pada kita boleh bergerak pada orang lain bila ada sebab. Dia ada sebab untuk jadi kaya, kita tak ada sebab untuk mengekalkan harta pada kita. Itu falsafah yang ada di sebalik kekayaan dan kemiskinan. Ia bergerak daripada seorang kepada seorang yang lain, dia berlaku apabila ada sebab-sebabnya. Berapa ramai orang yang hari ini papa kedana, hari esok menjadi kaya raya. Begitu juga sebaliknya, hidup di dunia bagaikan roda yang berpusing, kadang-kadang langit dan kadang-kadang ligat, dan kadang-kadang perlahan, katanya. Ketika perlahan tu tak tahan lah. Ketika dia ligat tu laju sangat. Asyik luar negeri saja. Pengajaran dan sarana. Tempat tinggal yang sesuai dengan kedudukan suami hendaklah disediakan kepada setiap isteri yang dicerai. Itu pengajarannya. Ulama sepakat menyatakan isteri yang sedang menjalani iddah talak, iddah raj'i, diwajibkan diberi tempat tinggal dan sara hidup atau nafkah. Hujah mereka askinuhunnah dan seterusnya. Ini dah kita baca sebenarnya. Kita baca, dan hukum-hukum nafkah dan iddah pun sudah selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.